Dan ini kita kongsi juga bersama-sama. Untuk itu, kami ingin mendapatkan penjelasan lebih terperinci tentang situasi maklumat berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB ini, khususnya bersama dengan Datuk Rozi Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara MKN di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Datuk, kami rasa Datuk pastinya antara yang juga menerima pelbagai reaksi dan maklum malas tentang hebahan berkaitan dengan SOP ini. Jadi setakat ini apa yang Datuk boleh kongsikan? Memang terdapat banyak perungutan, kekeliruan berhubung SOP yang ditegaskan, diumumkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Tetapi kita perlu faham semangat sebenar atau spirit di sebalik semua SOP ini. Saya yakin jika kita tahu spirit ini, kita boleh meminimalkan segala kegelisahan, segala rungutan. Sebab semangat sebenar ini ialah untuk mengawal penularan pandemik COVID-19 ini. Kita nak kawal penularan. Jadi bila kita nak kawal penularan, apa-apa tindakan kita mestilah ke arah mengawal atau menghadkan pergerakan. Jadi SOP ini semangat dia ialah untuk menghadkan pergerakan rakyat, pergerakan kita semua, supaya dengan kawalan ini, langkah kita nak membendung penularan pandemik COVID-19 ini akan berjaya. Okey, baik Datuk, kita bercakap tentang semangat SOP ini dihebahkan ini. Ringkas saja, mudah saja untuk menghadkan pergerakan agar kita dapat melandaikan graf pandemik ini. Dan barangkali boleh dikongsikan cara paling mudah kerana lain pihak memberi tafsiran yang berbeza. Kalau orang awam tu satu hal lah, ini yang mentafsir ni adalah orang yang ataupun pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk menguruskan keadaan seperti pihak berkuasa, pihak yang menjaga keselamatan, pihak pemilik premis dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak seragamkan perkara ini supaya pihak anggota keselamatan pun memberikan yang sama, pemilik premis pun yang sama, supaya orang awam pun memahami yang sama? Caranya ialah dengan semua kita. Tak kira sama ada kita petugas, barisan penguat kuasa ataupun rakyat sendiri, ataupun penggubal dasar ini. Yang penting ialah kita mesti memahami tujuan SOP itu. Kalau kita memahami tujuan ini, iaitu kita nak mengawal atau membendung penularan pandemik ini, jadi tindakan-tindakan yang dinyata dalam SOP itu mestilah ke arah mampu membendung penularan ini. Jadi kalau kefahaman kita, apakah yang kita faham itu mampu atau membantu membendung penularan pandemik ini. Jika ia mampu atau dapat membendung penularan ini, maksudnya kita telah faham. Tetapi kadang-kadang SOP ini telah terlalu lama, sejak 18 Mac kerajaan perkenalkan ia. Kerajaan tegas dan kuasakan ia. Tetapi tiba-tiba selepas 8 bulan berlaku isu yang tidak sepatutnya berlaku. Sebagai rakyat, orang kebanyakan, saya rasa kita dah jelas. Kenapa sebelum ini tidak ada masalah? Tetapi kenapa hanya terakhir ini berlaku masalah ini? Dan adakah masalah ini bersifat menyeluruh di seluruh negara? Atau hanya bersifat tempatan di kawasan tertentu? Jika hanya di satu tempat, tentulah ada sesuatu yang tak kena pemahaman di tempat itu. Tidak, SOP itu sebenarnya telah sesuai sebab tak ada isu berbangkit di tempat lain. Kita harus faham begini. Jadi kalau isu ni hanya timbul di tempat kita, di satu atau dua tempat saja, sedangkan di seluruh negara tak ada perkara berbangkit, kita harus semak, adakah kita yang tak betul memahami SOP ini ataupun SOP itu sendiri yang tidak betul. Okey, baik. Kalau boleh Datuk, kita perincikan antara SOP-SOP yang ada dikemas kini ataupun adanya perubahan. Antaranya pada mulanya kerajaan membenarkan 2 orang dari isi rumah yang sama keluar mendapatkan barang keperluan dan kemudian menukarkan menjadi 3 orang. Okey, jadi ini kemas kini atau perubahan ini bagaimana diputuskan? Sebenarnya
setiap hari kita memantau, kita meneliti rungutan, keluh kesah atau masalah yang dihadapi oleh rakyat kita. Kita faham, niat kita pada awalnya ialah kita tetapkan 2 orang supaya kita nak mempercepatkan usaha nak memutuskan rantaian COVID ini. Tetapi pada masa yang sama, rakyat, terutamanya golongan yang kurang berupaya, golongan warga emas, contoh yang saya ambil, jika 2 orang warga emas suami isteri dalam satu rumah, mereka ada temu janji di hospital, di klinik, mereka hendak keluar 2 orang dalam satu kereta, tentulah ia membawa kesusahan. Begitu juga dengan ibu yang ada anak yang masih kecil, berusia dalam 5 tahun. Kita hendak ke hospital satu tujuan, ditinggalkan anak ini di rumah, tentulah ia membawa masalah pada keselamatan anak ini sendiri. Jadi bila kita mempertimbangkan perkara ini, kita dapati adalah sesuai kita seragamkan kembali supaya hanya 3 orang kita benarkan, sama dengan e-hailing, Grab dan sebagainya. Jadi langkah ini diambil kerana kerajaan meneliti setiap rungutan, setiap keluh kesah yang diambil oleh rakyat dan kita mencari perseimbangan antara kesejahteraan dan antara langkah nak membendung penularan COVID ini. Baik, soalan terakhir saya kepada Datuk. Misal katalah kita dengar rungutan ataupun keluh kesah rakyat mengatakan kenapa daripada adanya perubahan dan kemudian PKPB ni, SOP dia begini, PKPD dia begini, kenapa tidak diseragamkan saja sehingga graf tu menjadi landai supaya senang, cepat sedikit perkara ini berlaku. Kenapa perlu berbeza, Sabah berbeza, Selangor berbeza dan sebagainya? Kita tahu kita sedang menguruskan pandemik COVID-19 ini yang mana kadar jangkitan kes ini tidak sama antara tempat-tempat di Sabah dan tempat-tempat di Semenanjung atau antara negeri-negeri. Kadar jangkitan kes tidak sama dan risiko, penilaian risiko juga yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, oleh pakar-pakar juga adalah mendapati trend kes ini tidak sama antara tempat. Jadi oleh itu, saya ambil contoh di Sabah. Kenapa kita tutup premis-premis tertentu pada pukul 6 petang? Sebab kita tahu masa di Sabah pun ialah 1 jam lebih awal dari masa di Semenanjung. Tentulah tidak sesuai kalau kita nak tutup kedai atau pasaraya di Sabah pada pukul 10. Sedangkan keadaan sebenarnya ialah seperti pukul 11 di tempat kita di Semenanjung. Betul. Dia jauh telah lewat malam. Jadi itu menyebabkan SOP ini berbeza-beza antara satu tempat ke satu tempat. Kemudian kita dapati akses, iaitu keadaan di Sabah perhubungannya berbeza dengan perhubungan di Semenanjung yang menyebabkan perkara-perkara ini diambil kira dalam kita mengendalikan SOP ini supaya SOP ini menjadi seimbang akhirnya bila kita dapati tujuan ia hendak ditegas atau dilaksanakan itu. Kita yakin bukannya SOP dikeluarkan untuk merumitkan keadaan, maksudnya untuk mempermudahkan dan juga membantu memutuskan rantaian COVID ini. Datuk, terima kasih banyak atas perkongsian. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Rozi Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN. Ini cabaran besar pihak yang menyampaikan, menghebangkan maklumat ini. Betul. Dan kita bolehlah ambil masa untuk mempertikaikan persoalan sebagainya. Tapi kita juga boleh mengambil inisiatif untuk fikir kenapa adanya kemaskini dan perubahan kepada SOP ini untuk memastikan kita ni selamat. Jadi yang mana kita rasa macam tak kena tu, kita atas budi bicara kita, kan? Kawalan kendiri tu. Itu takkan berubahlah. Kawalan kendiri saja. Betul. Okey.